Okey, Raja 3.1 menunjukkan litar elektrik yang terdiri daripada diod dan mentol. Okey. Apakah fungsi diod semikonduktor? Apa fungsi diod? Diod fungsi dia apa? Membenarkan arus mengalir pada satu arah. Itu kita kata sebagai fungsi. Kalau awak kata sebagai switch automatik, itu lebih kepada aplikasi dia. Fungsi diod dia membenarkan arus mengalir pada satu arah saja. Membenarkan arus mengalir pada satu arah sahaja. Itulah fungsi diod. Nyatakan apa yang berlaku kepada mentol apabila switch ditutup. Okey. So kalau kita tengok switch ditutup, maksudnya arus mengalir. Switch ditutup jadi arus mengalir. So kita kena make sure juga pemasangan diod kita ni betul ke tak. Okay, ini sekering. So ini positif dan ini negatif. So ini diod yang ada batang panjang ni negatif lah. Kan batang juga kan. Dan yang ni segitiga ini positif. Kalau kita tengok pemasangan dia secara pincang songsang sebab positif combine dengan negatif. Salah tu. Jadi dia tanya apa yang berlaku kepada mentol. Mentol tidak menyala. Tidak menyala ataupun not light up. Berikan sebab jawapan anda. Sebab apa tak menyala? Kan kita nampak bila diod kita disambungkan secara positif dengan negatif tak sama, maksudnya pemasangan diod adalah secara pincang songsang. Kalau sama, pincang depan. Kalau tak sama, sebab diod dia dalam keadaan pincang songsang. Sambungan kita tu. Okey. Sambungan diod dalam keadaan pincang songsang. Okay. So, bila kita pasang diod secara pincang songsang, kalaulah dibagi dua markah kan, ataupun ditanya, bila pemasangan diod secara pincang songsang, sebenarnya dia menghasilkan rintangan yang tinggi dalam diod ni. Itu yang menyebabkan arus tak boleh mengalir. Okay? Sebab dia menghasilkan rintangan yang tinggi. Okey, jom. Ni yang kita kata kena lukis kan? Okey. Diod itu disambungkan kepada OSK dengan bekalan input yang berbeza. Okay. Raja 3.21 menunjukkan diod yang disambungkan dengan arus terus, direct current. Okey. Reverse bias, saya salah je. Ada ED reverse bias ni ada ED. Yes. Okey, Raja 3.31 menunjukkan diod disambungkan dengan arus ulang alik ataupun alternating current. Okey, dasar masa OSK dihidupkan. So, macam mana lukisan kita? Kalau kita tengok, kita check kejap. Arus ni boleh mengalir ke tak ni? Ada arus ke yang mengalir kat dia kan? So kita tengok, okey, ini positif, ini negatif. Alamak, pincang songsang, memang arus tak mengalir. So jadi apa? Nanti dah mati kan? Straight macam ni je lah. Taklah tebal macam ni, cuma saya nak bagi nampak melalui tulisan saya tebal. Okay. Dan yang kedua, dia pasang arus ulang alik. Tapi dia letak satu diod je. Kalau satu diod, inilah kita panggil sebagai rektifikasi
gelombang separuh. Kenapa separuh? Sebab separuh saja gelombang kita yang dapat ditukarkan. Contohnya macam ni. Mula-mula awak bergerak pada arah ni. Okay, contohnya bergerak. Arus boleh mengalir. So dapatlah menghasilkan. Contohnya jadilah macam ni. Contoh. Okay. Lepas tu tukar arah. Arah ni pula. Sini. Okey, tukar arah. So arah ni dia gerak macam ni lah San. Tak boleh masuk sebab pincang songsang. Jadi arus tak mengalir. Begitulah seterusnya. Arus mengalir, tidak mengalir, arus mengalir. Okey, inilah lukisan kita. Okey? Kan? Dia minta awak namakan proses ini. Ini kita panggil sebagai rektifikasi ataupun rectification. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Nombor 3. Rajah 3.1 menunjukkan 1 litar untuk menguji kekondaksian satu komponen elektronik. Okey, sebab dia bagi hint tadi kan, topik ni agak popular untuk masuk dalam struktur kan. So faham betul-betul. Okey. So sama juga dia meletakkan ini, komponen X ni. Soalan dia senang lah. So dia tanya awak, apakah komponen X? Komponen X ialah diod. Okey. Yang seterusnya. Apabila suis dihidupkan, mentol tidak menyala. Okey, awak sebut diod pun betul dah. Diod semikonduktor pun lagi betul. Okey. Okay, diod saja pun dah betul. Sebenarnya nama dia diod je pun. Dia dibuat daripada semikonduktor. Nama dia. Okey, apabila suis dihidupkan, mentol tidak menyala. Macam soalan tadi. Mengapa mentol tu tak menyala? Sebab penyambungan ataupun diod disambung secara pincang songsang. Samalah macam ni. Diod disambung. Sama je kan? Sambung secara pincang songsang. Okay. Bagaimanakah sambungan litar dalam rajah 3.1 perlu diubah soal supaya mentol itu boleh menyala? Songsangkanlah sambungan diod tu. Reverse the connection of diod. Dia dah pincang songsang, terbalikkan supaya dia boleh ni. So kita boleh cadangkan iaitu songsangkan sambungan diod. Songsangkan, ubah arah dia. Songsangkan sambungan diod ataupun terminal bateri. Bateri kita ubah pun boleh juga. Terminal bateri. Okay. Supaya kalau kita ubah terminal bateri, kalau kita tengok pada gambar rajah, ini adalah positif dan ini negatif. So dia bertemu dengan bateri positif. So apa kata kita terbalikkan bateri? So positif, negatif. Positif, negatif. So dia samalah kan. Itu kita kata kita songsangkan terminal bateri. Ataupun kita songsangkan diod kita ni balik. Pun boleh juga. Okay. Rajah 3.2 menunjukkan 1 litar rektifikasi gelombang penuh yang mengandungi 4 komponen X yang disambungkan kepada bekalan arus ulang alik dan osiloskop senar katod. Apabila OSK dihidupkan, dipasang, okey awak tanya tadi, dipasangkan secara
selalunya saya tengok jawapan ni tak tepat lah. Walaupun betul tau. Tapi kita nak kata apa yang kita nak buat? Kita, apa arahan kita? Kita kata dipasangkan secara pincang hadapan. Memang betul. Cumanya apa yang awak sebut tu, dia jadi macam arahan yang kita berikan tu tak tepat. Betul-betul. Tapi itulah, tak dapat markah. Okay, so, simple kalau awak tengok dalam objektif pun dia cakap songsangkan sambungan diod. So, yang ni apa yang kita nampak. Okey, tadi kita nampak iaitu rektifikasi gelombang separuh sebab dia ada satu diod. So, bila rektifikasi gelombang penuh, nampak tak? Kalau separuh tadi, macam ni. So, bila rektifikasi gelombang penuh, semua input awak boleh convert jadi output lah. Harus boleh mengalir. Jadi soalan ni kata lengkapkan pada rajah 3.2 dengan melukis komponen X pada kotak A, B, C, D. Kita lengkapkan. So nak buat macam mana ni? Arus mengalir. Contohnya mula-mula. Awak nak start mengalir kat mana? Okey cikgu, saya nak start mengalir macam ni. Okey, mengalir macam ni. So dia masuk sini dulu. Buat lagi ni. Okay, saya nak bagi tahu awak yang arah dia sentiasa sama. Kalau nak tak buat terus pun boleh. Yang ni macam ni, ikut je bentuk dia. Dia macam selari. Betul lah. Okay, kalau awak nak starting masuk. Okay. Kemudian dia masuk sini, jalan sini, masuk sini, masuk sini, masuk sini. Dapatlah complete kita dia. Okay, now. Kalau untuk yang ni pula, dia jalan kan. Tadi dah masuk sini, now dia masuk arah ni. Dia masuk sini. Secara logiknya, secara pincang hadapan, okey, dia akan masuk arah macam ni. Selalunya dia akan selari lah jawapan dia. Senang. Kalau macam ni, arah dia macam ni, ini arah dia begini. Okey. Kalaulah awak bagi macam ni, boleh juga. Tengok saya bagilah bentuk simbol je. Yang ni kotak ni bentuk macam ni. Tadi awak bagi arah dia macam ni kan? Macam ni. Yang segitiga dia. Lepas tu macam ni. Macam ni. Okay. So, lagi satu. Okay, kita boleh bagi. Tadi yang kita bagi yang ni sama dengan yang ni. Sama. Okay. So, lagi satu. Kita boleh bagi arah ni. Sama je. Jawapan dia tetap sama nanti. Okay. So, maksudnya segitiga awak sini. Sini awak kat sini. Tiga awak sini. Macam itulah maksud saya. Itulah lupa dialog. Dua-dua jawapan diterima. So ingat kesan saya, nampak dia macam selari. Ini dengan ini dan ini. Inilah yang kita kata melukis komponen. Okey. Jom kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Satu kapasitor kemudian disambungkan secara selari. Lakarkan surihan yang akan ditunjukkan pada skrin OSK dalam rajah 3.3. Okay. So, apa benda ni? Okay, apa itu kapasitor? Kapasitor, dia berperanan meratakan arus. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita kata smoothen the current. Itu peranan dia lah. Dia akan meratakan arus. Macam mana dia meratakan? Kalau sepatutnya output kita keluar macam ni. Tapi dia keluar macam ni. Dia meratakan arus kita. Okay? So kalau kita nak lukis balik. Contohlah. Katakanlah awak lukis gambar raja awak macam ni. Contohlah kan. Tadi berapa kotak dia naik? Mungkin lebih kurang dia lah. Oh dia naik 3 kotak. Tapi 2,5. Lukis balik. Katakanlah kita lukis balik. 3 kotak, 2 kotak setengah. Okey, contohlah kan. Contoh tadi. Okey. Okey.
Benar kan? Ini yang asal tadi. So, bila dia kata dia meratakan arus, dia jadi macam ni. Macam ni. Okay, lepas tu macam ni, lepas tu dia rata. Lepas tu macam ni, lepas tu dia rata. Dan seterusnya lah. So macam ni, kemudian dia terus rata. Okay, maksudnya result dia jadi macam ni lah. Ni tak ada shape juga. Okay. So jadinya, inilah selepas dia meratakan arus. Tapi awak kena buat juga dia punya dot-dot yang asal tadi. Buatlah sikit kan. Enter. Okay. Inilah kalau dalam struktur elektronik awak ada kapasitor. Kalau tak ada kapasitor, shape dia macam biasa. Okay. Ada soalan siapa? Awak okey lagi tak? Sekejap lagi penat ni, tak boleh masuk. Esok dia sini. Apa? Okey, jom. Kita pergi yang seterusnya. Soalan negeri 9. Iaitu soalan nombor 1. Sedikit dia sentuh tentang transistor. Okey, dalam transistor ni awak kena mahir macam mana litar awak tu. Maksud cikgu, awak kena tahu transistor tu untuk litar apa. Okey, dia untuk litar lampu jalan ke, nak menyala waktu gelap, ataupun litar kebakaran. Selalunya macam tu. Tolong tengok kedua-duanya balik. Take note yang ni. Okay. Saya pun merasakan yang ni kalau nak masuk pun struktur lah. Tak adalah nak masuk dekat AC. Sebab dia pernah keluar kat AC. 2019 kot tak salah saya. Okay. Raja 1 menunjukkan 1 litar transistor yang disambungkan kepada sel kering. Okay. Kalau tengok gambar rajah ini ialah PC ataupun kita panggil LDR. Perintang peka cahaya. Bila ada cahaya, maksudnya tak ada cahaya, ritangan dia tinggi. Macam itulah peranan dia. Dan lagi satu bentuk ni, ini kita panggil sebagai termistor. Yang ni termistor. Termistor ni adalah perintang yang peka terhadap haba ataupun suhu. So kena tengoklah bentuk dia. Okay. So dia kata apa itu transistor? Transistor adalah komponen elektronik yang mempunyai 3 terminal. Komponen electronic component that have 3 terminal. Terminal apa? Komponen elektronik yang mempunyai 3 terminal. Yes, betul. Iaitu, nyatakanlah semua, iaitu terminal dia base, collector, emitter. Semua itulah. Iaitu terminal tapak. Ini sebab dalam bahasa Melayu kan base. B besar? Besar? Terminal pengumpul iaitu collector. Dan terminal pemancar iaitu emitter. Berdasarkan rajah 1, pilih jenis transistor yang digunakan dalam litar ini. Jom kita tengok. Ini transistor jenis apa? Senang je. Kalau awak tengok bateri kan, arus bergerak daripada positif pergi ke negatif. Gitu ha. Kan? Memang bateri macam tu. Arus dia mengalir daripada positif, dia lengkap litar sampai dia bertemu kat negatif. So maksudnya arah anak panah ni ke arah negatif.
Jadi kalau anak panah letak dekat sini, maka sini negatif. Kalau N kat hujung, jadi dia adalah N, T. N, good, betul. Okay. Namakan komponen X. Mana komponen X? Okey, ini PPC. Perintang peka cahaya. Kalau awak nak bagi jawapan sekadar PPC pun boleh diterima. PPC. PPC. Ataupun nak cakap LDR. Ataupun awak cakap perintang peka cahaya. Dua-dua boleh diterima. Okey, ini konsep. Light dependent resistance. Light dependent resistance. Apakah yang berlaku kepada X sekiranya keamatan cahaya rendah? Okey, saya nak tanya awak, keamatan cahaya rendah ni gelap ke cerah? Gelap lah kan, keamatan kurang cahaya lah kan. So dia gelap. So bila ingat gelap adalah rintangan tinggi. Betul. Rintangan tinggi. Okay. Settle. Siap soalannya. Okey je. Okay, ini soalan last. Ini pula untuk okay, so saya just nak recap awak sikit, tolong take note. Okay, awak ingat untuk konsep dia macam mana transistor berfungsi, awak kena fikir macam ni. Untuk lampu ini menyala. Okay. Rintangan dekat sini wajib tinggi. So that's why bila waktu gelap, rintangan dia tinggi. Barulah. Dia punya asas dia kan, sebab ini adalah pembahagi voltan. So bahagian bawah ni mesti rintangan tinggi, baru sistem akan berfungsi. Dia punya statement dia macam tu. Konsep dia kat situ. Okay, rintangan dekat bawah tinggi. So waktu gelap lah memang rintangan tinggi, barulah lampu akan menyala. Okay. Ni kurang 5 minit ni. Kita buatlah sikit soalan MRSM nombor 4. Mungkin panjang sikit lah soalan ni kan. Okay. Rajah 4.1 menunjukkan 1 liter termistor yang bertindak sebagai suis automatik. Penghawa dingin akan dihidupkan secara automatik apabila suhu bilik melebihi 28 darjah Celsius. Okey, maksudnya kalau suhu rasa macam tinggi je, jadi aircon pun akan berfungsi. Macam itulah ditekankan konsep dia. Ini maksudkan. Okey, namakan jenis transistor. Tengok dekat sini menunjukkan N, P, N. Maka transistor kita nama dia adalah NPN. Okey. Pernyataan manakah memerihalkan yang betul tentang fungsi suis geganti? Fungsi suis geganti ni adalah dia nak menghidupkan litar kedua. Itu kita panggil suis geganti. Suis geganti ni dia ada dalam litar yang memerlukan voltan yang tinggi untuk menghidupkan dia. Dia macam kalau kat rumah pakai lampu. Switch on je, lampu nyala. Tapi suis geganti tak macam tu. Suis geganti awak switch on, dia bergerak dulu arus dia, baru dia onkan litar yang seterusnya. Barulah motor tu berfungsi. Itu suis geganti. Menghidupkan litar kedua ataupun menghidupkan litar yang mempunyai voltan yang tinggi. Itu fungsi. Soalan C. Transistor itu dihidupkan. Okey. Dengan voltan tapak adalah lebih besar daripada 4. Okey. Voltan tapak lebih besar daripada 4. Berapakah beza keupayaan merentasi termistor? Okey,
Okey, jom kita tengok sikit gambar aja. Ini kita panggil voltan tapak. Voltan tapak ni yang merentasi perintang ini. Which is dia cakap 4. Supaya dia dapat dihidupkan. Memahami konsep potential divider, sini sampai sini voltan dia 6, maka sini voltan dia 2. Itulah konsep potential divider. Okey. Senanglah. So nak cari nilai voltan adalah sekadar 6 tolak 4 sama dengan 2 volt. Okey. Kemudian rintangan minimum bagi termistor. Cikgu boleh bedakan tak emitter dan kelat? Okey. Dalam transistor awak mana bahagian emitter? Okey. Ini kita panggil IB, maksudnya I ni current. So ini bahagian base lah. Dan ini adalah bahagian emitter sebab dia nak panah. So E, dan ini adalah bahagian collector. Okay, C lah. So kalau I yang melalui kat dia sebagai IC dan kalau I yang lalu dekat dia sebagai IE. Tapi kalau ini bahagian collector. Okay, dan ini bahagian emitter dan ini bahagian base. Now, dia nak cari rintangan dekat termistor. Kita tak tahu rintangan dia berapa. Okey, kita letak sebagai arti lah untuk termistor kita. Rintangan dekat termistor. Saya kira kat sini je untuk soalan tadi. Okey, dalam konsep nisbah kan, dalam konsep nisbah, kalau saya tahu bahawa voltan dekat sini 4, kan, voltan yang merentasi perintang ini 4, so saya cakap sini, 4 sama dengan rintangan dia 7,000 sebab kilo bahagi sebab rintangan yang merentasi voltan 4 ini adalah 7 ohm. Tu yang dapat voltan dia 4. Okey, di mana jumlah rintangan yang merentasi seluruh litar ini ialah R total tambah 7,000. Didarabkan dengan nilai voltan keseluruhan. Kita dah tengok berapa kali dalam soalan objektif. So, kita darabkan dengan 6. Okey, carikan nilai RT. Okey. Ini saya pakai kalkulator ataupun awak mahirkan untuk pindahkan dia. So, cari nilai dia berapa. Saya dapat 3,500 ohm ataupun 3.5 kilo ohm. Okey, sebab dia bagi jawapan kilo kan. Senang bagi jawapan sini je. Dapat tak yang lain? Okey, good. Tapi dah kita sikit ya, nah. Rajah 4.0 menunjukkan graf yang diperolehi dari satu aktiviti mengkaji hubungan antara IB dan IC. Okay, IB dan IC. So awak kena tahu satu formula yang penting. IE, arus yang keluar dekat emitter tu sebenarnya adalah hasil tambah IB tambah IC. Ini penting ni sebab kadang-kadang dia pernah tanya. Okay, now soalan ni. Berdasarkan graf, okay, calculate the gradient. Alah, so cari kecerunan graf je pun. Kecerunan. So kalau tengok koordinat ni 0.4 dengan 0 dan koordinat ni. Ini 0.4, ni koordinat ni. Koordinat ni adalah 0.4, 62 dan koordinat ni adalah 0, 0. So nak cari gradient. Okey, nak cari M adalah Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Okey, so 62 tolak 0 bahagi dengan 0.4 tolak 0. Okey, berapa jawapan dia?
dapat 1/5. Okey. Ada unit tak? Tak ada unit. Sebab apa kan kita potong unit dia sama, miliampere per miliampere, jadi tak ada unit lah. Okey. Apa nilai ni? Kita cari gradient ni sebenarnya dia mewakili nilai apa? Jom kita tengok, ada tak soalan yang tanya? Okey. Apakah kuantiti fizik yang diwakili oleh kecerunan graf? Sebenarnya kecerunan graf ni mewakili iaitu faktor amplifier ataupun implikasi. Dia ni amplification factor. Benda apa ni? Apakah fungsi transistor? Transistor ada dua kegunaan dia. Kegunaan dia yang pertama sebagai switch automatik. Maksudnya dia boleh menyalakan lampu jalan, dia boleh menghidupkan penggera kebakaran. Itulah fungsi transistor yang ada dalam mitar. Yang kedua, transistor ni berfungsi sebagai amplifier. Ataupun bahasa mudah kita panggil sebagai pembesar arus. Okay. So, nilai gradient yang kita dapat itu adalah nilai amplification factor. Okay, kita dapat gradient tu lah. Now, yes, beta. Simbol dia beta. Okay, now. Selain digunakan sebagai switch automatik, nyatakan fungsi lain bagi transistor. Cikgu dah bagi tahu tadi sebagai amplifier. Penguat ataupun besar arus. Kadang-kadang ada diguna perkataan penguat arus. Alah, kalau kita nak bunyi speaker, kita nak bunyi lagi kuat kan? Sebab tu kita ada amplifier. Okay, now dah habis soalan kita.